Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lihat Nabi Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ali ashabihi minal anbiya mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin muallimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, Duyufur Rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah yang terus memilih kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada At-Tibyan fi Hamalatil Quran, bab yang pertama pada menyatakan fadilat ataupun kelebihan membaca Al-Quran dan menanggungnya. Kita sampai muka surat yang ke-24. Yang saya lah, yang tuan-tuan saya tak pastilah muka surat berapa. Sama ke muka surat 24? Yang sayanya 24 asal. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi. Muka surat apa? 5. Muka surat 5. Oh. Muka surat 5 lah. Yang hak cetakan baru muka surat 5. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawah Abu Isa Muhammad Isa At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Cuma tempat alif lam mim tu cuma kalau segi tajwidnya alif 2 harakat, lam 6 harakat dan mim 6 harakat. Alif lam mim. Itu cara bacanya lah. Apa maksud hadis ini? Barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, baginya satu kebajikan. Daripada satu kebajikan itu dengan 10 seumpamanya. Yakni satu kebajikan digandakan jadi 10 kebajikan. Tidak aku katakan alif lam itu satu huruf, dan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi apa dapat berapa? Dapat 30. Dapat pahala 30.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi dan berkata ia hadis ini lagi hasan dan sahih. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya Nabi, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Wa fadlul kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Hadis rawahul Tirmidzi. Maksudnya firman Allah Ta'ala, barang siapa yang membangkitkan oleh Al-Quran, mengembangkan Al-Quran dan zikir kepada aku daripada memohon kepada aku, nescaya aku beri kepadanya lebih baik istimewa daripada apa yang kau berikan kepada orang-orang yang meminta. Apa maksudnya? Orang baca Quran tak perlu berdoa. Tak perlu berdoa. Cuma kalau berdoa lagi baguslah. Sebenarnya baca Quran tu sendiri tak perlu dah. Macam kita baca Yasin. Bacalah mana-mana baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Nak perlu doa buat apa? Sebab apa? Sebab pada hadis kursi ini Allah akan memberi lebih baik kepada yang meminta. Manusia dalam ramai-ramai duk minta tu, kita tak minta pun, tapi kita baca Quran, maka Allah akan memberi lebih baik. Jadi tak, maknanya kalau kita baca Yasin tak doa, tak apa, tak ada salah apa. Kau tengok kau tu berdoa, awalnya berdoa lah. Tapi kalau doa selepas baca Quran tu baiklah. Saja-saja lain berdoa lepas sembahyang, doa lain macam-macam. Tapi dia tak doa, maka Allah bagi dua benda lah. Satu, baca Quran. Yang kedua, selawat. Orang selawat atas Nabi, selawat sampai 1000 kali, tak perlu berdoa pun tak apa. Cuma niat lintasan hati itu je memadai dah cukup. Tengok nah. Jadi dia kata istimewa daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta, dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa kalam Allah? Itulah Al-Quran atas semua kalam, seperti kelebihan Allah Taala atas sekalian makhluknya. Jadi nak cerita Quran ini nak dibandingkan dengan, kita kata, dengan makhluk ilah, semulia-mulia Al-Quran, sesuci-suci kalam Allah, nak dibezakan adalah kita kata nak bandingkan dengan makhluk itu sendiri. Apa gambaran dia? Tak ada nilai dah, tak ada nilai. Sebab itu Allah dah cabar lama dah, katakanlah keseluruh kepada manusia dan jin yang mempunyai kepakaran ala ayatu nabi misli hadzal Quran, tolong bawa satu ayat seperti ayat Quran. Buat. La yatu nabi misli, niscaya jin dan manusia tak boleh buat. Cabaran Allah bukan hari ni, dah lama dah, tuan-tuan. Itu nak menunjukkan keaslian Al-Quran ini yang sepatut kita pegang dan kita pandu. Jadi balik tadi nak beritahu bahawa contohnya macam orang-orang yang yang nak khatam Quran. Nak khatam Quran, dia baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk. Dia nak dapatkan khatam 30 juzuk. Habis baca Quran tu sambung. Tak perlu berdoa. Tak perlu berdoa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia telah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kaibitil kharab. Rawahu Tirmidzi. Artinya sesungguhnya orang yang tidak ada dalam perutnya, maksudnya tak hafal, tak ingat, yang ingat Fatihah katanya, sesuatu daripada Al-Quran adalah seperti rumah yang kita kata rumah kharab, rumah yang roboh, rumah yang buruk. Jadi orang yang tak ada Al-Quran dalam perut dia, dalam hati dia, macam rumah buruk. Lepas tu nak buatnya lah, kenapa
Cuma nak hafal macam mana? Nak bagi ingat Yasin macam mana? Jangan tukar Yasin. Baca tu saja. Macam Pak Lebay pondok dulu kitab Majmu' Syarif tu. Depa ingat semua. Surah Kahfi ingat, Yasin ingat, Sajadah ingat, Suratul Mulk ingat. Pasal apa? Pasal depa tak tukar-tukar. Ni kita main masjid pakai hak masjid, pi surau pakai surau, pi rumah orang pakai hak rumah orang. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan ingat. Tak akan ingat. Tapi kalau tuan-tuan berguna hak satu tu, bawa pi di mana pun, boh dalam beg hak tu ya baca. Ingat. Bukan setakat ingat, boleh nampak huruf ayat tu. Macam kita lah, umpama kita kata duduk balik rumah tiap-tiap hari ni, sekejap nak balik. Duduk tuan ni, duduk sini, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan nampak sekejap lorong mana nak balik rumah. Sebab apa? Tiap-tiap hari duduk lalu di tu. Begitulah Al-Quran pun. Kalau tiap-tiap hari kita dah baca, tengok dia, maka dia akan lekat. Ingat. Kaedah dia tuan-tuan, nak hafal ni, baca 30 kali tak apa dah, ingat. Baca 30 kali. Cuma ambil semuka tu, baca 30 kali. InsyaAllah ingat. Cuma waktu yang terbaik, ini waktu lah ni, di antara Maghrib dan Isya, waktu yang sangat-sangat baik untuk hafazan. Waktu baik lagi selepas subuh dan sebelum subuh. Lepas Isya kurang dah. Satu lagi tu dekat subuh. Waktu Maghrib ni nampak macam kalut, tetapi otak kita ni dia boleh pegang, ingat kuat. Kalau anak-anak tuan-tuan nak baca buku apa semua, inilah waktu yang terbaik. Tutup TV, bungkus TV di rumah. Sebab budak-budak ada ngapai tu ni ngapai sebelum subuh dan waktu Maghrib dia insya-Allah. Sebab dia berlakunya di antara siang dan malam ini sangat baik. Kalau lena ngantuk tu ni, memang dia tu tak sihat lah tu. Jadi nak mengapai di antara Maghrib dan Isya sangat-sangat baik. Saya tu kalaulah kita tak hafal, macam rumah buruk. Jadi hafallah, bermula dengan ayat-ayat lazim dulu. Hak pendek-pendek tu mudah, ataupun surah pilihan, surah Yasin, hafal Yasin dulu. Cubalah hafal Yasin. Moga-moga Yasin hak kita hafal itu akan teman kita dalam kubur, akan bersahabat dengan kita. Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal akan bersahabat dengan kita sampai dalam kubur. Dan daripada Abdullah bin Umar Ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibul Quran iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'indal akhirati ayatin taqra'uha. Hadis daripada Abu Daud, Imam Tirmizi dan Nasa'i. Artinya dikatakan bagi ahli Al-Quran, bacalah, tingkatkanlah dan tertilkanlah seperti mana adalah kamu tertilkan di dunia ini, maka sesungguhnya darjat engkau dan kedudukan engkau di akhirat kelak. Ayat yang engkau bacakan, apa maksud dia? Lagi kita baca banyak, lagilah pahala banyak. Lagi tinggi. Lagi kita baca banyak, lagilah banyak. Dan pada hari kiamat nanti ni, Allah, hadis menyatakan, orang yang akan dikategorikan dimasukkan golongan VIP ialah orang yang paling banyak baca Quran. Paling banyak baca Quran. Sahabat yang masyhur Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, di antara orang sanad yang keempat. Allah, Jibril, Rasulullah, Zaid bin Sabit.
Zaid bin Sabit ini penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula daripada Bismillah Fatihah tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Dia tulis semua. Dia tulis, Rasulullah baca, dia tulis. Lepas tu dia baca balik sebab nak tengok betul tak betul. Rasulullah nak semak betul tak betul sebab Rasulullah tak boleh baca. Rasulullah tak mengenal huruf. Jadi Zaid bin Sabit ialah seorang yang kita kata seorang sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Dialah yang mencatat tulis Quran 30 juzuk. Kita dah baca ni tuan-tuan. Cuba bayang berapa pahala kat dia. Cuma nak bayangkan pahala. Dia yang catat satu sampai 30 juzuk hari ni. Hak kita duk baca siang malam ini, pasti pahala sampai ke Zaid bin Sabit. Cuba bayanglah pahala tuan-tuan. Cuma anda nak berkongsi dalam keadaan hari ini tuan-tuan. Apa kisah yang berlaku nak kait dengan Zaid bin Sabit ini apabila wafatnya Nabi SAW. Pada hari kebumian Nabi SAW, setelah selesai sembahyang, dimandi, dikafan dan sembahyang. Apabila selesai sembahyang, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Sayyidina Ali diberi amanah untuk mengebumikan Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Omar, Osman, termasuk Zaid dan beberapa sahabat yang lain, majoriti sahabat berada di Bani Sakhifah. Satu tempat, kalau kita pergi di Madinah, berdekatan dengan Movenpick. Dia pergi buat apa tuan-tuan tu? Pergi duk mesyuarat apa tuan tu? Mesyuarat nak lantik siapa pengganti Rasulullah. Ni jenazah Rasulullah di sini. Sahabat pergi duk sebelah sana mesyuarat. Ansar dan Muhajirin nak habaq apa tuan-tuan? Nak habaq tentang kepimpinan ni sangat penting. Nak pilih pemimpin sangat-sangat penting. Ni kita PRU yang ke-15 ni nak pilih yang elok-elok, yang betul-betul. Akhirnya Ansar mencadangkan seorang, Muhajirin pun cadang. Jadi kalau satu negara dua pemimpin, kacau juga tuan-tuan. Di ketika inilah Zaid bin Sabit tengok nak jadi, benda jadi kacau. Dia kata apa? Kami Rasulullah di kalangan Muhajirin dan kami Ansar adalah penolongnya. Apa gambaran Zaid? Nak jadi khalifah ini mesti di kalangan Muhajirin, penduduk Mekah. Siapa nak berani bertikai dia? Tak berani tuan-tuan. Sebab Zaid ni orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan dia orang Ansar. Zaid ni orang Ansar. Kalau kita ni, geng aku lah, lantik pada aku lah, aku Ansar, lantik pada aku. Dah. Seorang yang sangat amanah tuan-tuan. Akhirnya kalau kita tengok, Abu Bakar daripada Muhajirin, Omar daripada Muhajirin, Osman daripada Muhajirin, Sayyidina Ali daripada Muhajirin. Semua pimpinan-pimpinan ketika itu adalah golongan Muhajirin. Adapun orang-orang Ansar menjadi pembantu, termasuk Zaid bin Sabit ini. Jadi Zaid bin Sabit ini menyelamatkan keadaan. Dan disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, benar kamu wahai Zaid. Jadi kalau kita Abu Bakar pergi sebut, nampak sangatlah kita kata nak jawatan di kalangan Muhajirin ini. Tapi orang Ansar sendiri yang memilih. Dalam arti kata, nak pilih kepimpinan ini, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik tuan-tuan. Jangan kita kata PRU ni tak mau kelak mengundi pula tuan-tuan. Dah melibatkan dosa pahala tuan-tuan. Jangan kita dok nampak semayang dosa pahala, mengundi pun ada dosa pahala. Kalau kita undi pilih orang tu buat maksiat, buat jahat, dosa lah kita.
Kalau kita pilih orang tu buat baik, jaga agama, jaga negara, bangsa dia, maka dapatlah pahala kita, tuan-tuan. Dapatlah pahala kita, tuan-tuan. Itu cerita tentang penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit, tuan-tuan. Balik sini, tuan-tuan. Jadi Allah akan suruh kita baca Al-Quran di hadapannya pada hari kiamat. Macam mana kita baca di dunia, di akhirat nanti Allah minta baca di hadapannya. Pasalnya nah, apa faham mudahnya? Orang duk baca Quran ni ahli syurga, tuan-tuan. Sebab Nabi suruh akan dibaca pada hari kiamat. Lepas tu nak baca mana? Tak boleh baca lagi. Tak lambat lagi. Cari radio hak Cina apa ada, buatan Cina tu, pen hak tunjuk boleh baca apa ada, ikhtiar, tuan-tuan. Ikhtiar, usaha. Dahlah anak pernah cerita, tuan-tuan, kawan anak masuk Islam umur 17, tuan-tuan, Cina Pulau Pinang, boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. Datuk Muhammad Isyadi Abdullah, Cina betul-betul. Sebab apa? Usaha. Nak dia. Yang ada mengajak dah ni Doktor, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa dulu budak-budak lah ni, Doktor Allah tak main, duduk di Brunei lah ni. Dia mengajak dia dulu daripada Iqra sampai boleh hafal Quran, tuan-tuan. Nak sebudaya tak mau, macam-macam alasan. Itu masalah dia. Balik sini. Daripada Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'ihil syams fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihada." Allahu akbar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa membaca Al-Quran, baca dan beramal ia dengan apa yang ada padanya pada Al-Quran, suruh perintah Al-Quran itu, nescaya memakai oleh Allah Ta'ala akan kedua ibu bapaknya mahkota pada hari kiamat. Mahkota daripada emas, tuan-tuan. Yang mana? Yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Bermula cahayanya lebih elok daripada cahaya matahari pada rumah-rumah dunia. Nak abang kata bercahayanya pada hari kiamat, maka apakah sangkaan kamu dengan orang yang beramal dengan ia? Baca saja dah kita kata macam lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Kalau amal, lebih-lebih lagi lah, tuan-tuan. Hak ni lah kita nak kena ubah balik, tuan-tuan. Kena perpetui balik. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dia seorang. Mula dengan seorang, tuan-tuan, di Gua Hira tu. Seorang. Duduk di Mekah, ajak 2-3-4 orang, akhirnya memeluk Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan seorang, tuan-tuan. Akhirnya jatuh kuasa Rom, jatuh kuasa Parsi. Bukan sehari dua, ribuan tahun kerajaan Rom dan kerajaan Parsi jatuh. Dengan apa? Dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpandukan Al-Quran, yang berpandukan dengan hadis-hadis Nabi. Maksudnya kita akan kuasai dunia sekira mana kita berpandukan Al-Quran, berpandukan hadis Nabi. Siapa boleh sangka, tuan-tuan? Rom jatuh, tuan-tuan. Parsi jatuh. Kalau hari ini kita nak jatuhkan Amerika, nak lawan dengan Amerika, nak kuasai Amerika, baliklah kepada Quran, baliklah kepada ajaran Nabi. Kalau hari ini kita kata hebatnya kuasa dunia, termasuk kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di China, tuan-tuan, kita boleh kuasai dunia. Dengan apa? Balik kepada Quran, balik pada hadis Nabi. Musuh tahu, tuan-tuan. Musuh tahu. Dia tak mau, tuan-tuan. 2-3 hari lepas
masa program Mahabbatul Rasul di Stadium Sukamanati, tuan-tuan. Ana sempat bersembang-sembang dengan Habib daripada Indonesia, daripada Singapura, yang menjadi penterjemah pada malam tu. Duk sembang-sembang, tuan-tuan. Apa ceritanya? Kebetulan stadium dah padat, ramai. Lepas tu dia pemain tanya, Ustaz, ni Maisha nak mainnya nak awal ke nak lambat? Anak kata awal. Betul, nak buat macam mana? Orang dah rapat ni. Anak kata yang sembahyang jamak sila bangun. Jadi apabila dibagi tahu siapa sembahyang jamak, bangunlah. Jadi adalah lapang. Jalan kita sambut melidur Rasul itu sunat. Hak sembahyang tu lebih utama. Ni kadang-kadang kita nak kena faham juga. Takut-takut hak pergi majlis tu tak sembahyang pula, jam. Kita duk kira nak berqasidah, nak apa benda lain kali, balik tak sembahyang. Dah. Kita maknanya kita buat ni, kita nak memperkuat, kukuhkan iman kita. Hak mana? Ikut cara Nabi. Cara mana? Sembahyang. Cuma apabila sembahyang tu, cuba bayangkan azan dalam stadium, tuan-tuan. Suasana lain. Suasana lain, tuan-tuan. Macam kita pergi azan dalam stadium Darul Aman, tuan-tuan. Suasana lain. Lalu anda cerita kat dia pengalaman apabila pergi di Eropah 20 hari tak dengar azan, tuan-tuan. Dengar azan, tuan-tuan, ayat mata cerah turun. Rupanya nikmat. Kita duduk sini, kita tak terasa pasal kita duduk dengar siang malam. Kita pergi keluar, tuan-tuan, ayat mata, tuan-tuan, dah 20 hari tak dengar azan. Dengar azan, menyusuk hati, tuan-tuan. Masa tu di Albania, syiar. Dia terbongkar, tuan-tuan. Dia kata kami di Singapura tak boleh azan secara terbuka. Sebelum itu dengar orang cerita, ni orang Singapura ni cerita, tuan-tuan. Di Singapura hanya satu masjid saja yang boleh azan macam kita. Mana-mana masjid surau hak lain, semua mikrofon kena masuk dalam. Tak boleh. Pasal apa jadi apa aku ni, tuan-tuan? Pasal yang memerintahnya bukan Islam. Yang perintah dia kafir. Jadi gitu, tuan-tuan. Sebab tu kita tadi balik tadi cerita Zaid bin Sabit tadi tentang kepimpinan ni bukan satu perkara kecil, tuan-tuan. Salah pilih. Tuan-tuan lupa kan apa isu di Pulau Pinang, tuan-tuan? Isu di Pulau Pinang masa kerajaan 22 bulan hari itu, isu yang tak bagi pasang Quran dan sebagainya. Sebelum masuk sembahyang, azan pun suruh slow sikit. Tuan-tuan lupa kan, tuan-tuan? Pasal apa jadi gitu, tuan-tuan? Pasal kafir yang kuasai. Pulau Pinang dengan Singapura adik-beradik kan, sepupu sepapat, tuan-tuan. Kita lupa kan, tuan-tuan? Lepas tu ada mufti yang kurang cerdik. Mufti kurang cerdik pergi cari dalil. Dalil macam mana? Kalau zaman Rasulullah, azan mana pakai mikrofon apa benar? Mana ada kuat pun. Cari dalil bagi. Nak pasang Quran ni ganggu, bid'ah. Cari dalil bagi. Yang sesat, sebetul-betul sesat, maksiat mungkar, yang telanjang bogel, minum arak, tak kata apa mufti. Ni kata kurang cerdik. Mufti ada ilmu tapi tak ada ilmu politik, tak faham politik. Ilmu dah, cari dalil tu ilmu, tapi dia tak tahu agenda tu, agenda politik tu. Bukan agenda tentang hukum tu. Mereka nak bedah berkuasa, kami nak buat macam Singapura. Ni kacau, tuan-tuan. Itu nak kata nikmat azan. Kita hari ni, tuan-tuan, Singapura duduk sebelah negeri kita tu,
Sebelah tambak Johor tu. Hanya azan satu masjid saja yang boleh suara keluar. Hak lain semua tak boleh. Pasal apa? Pasal orang kapiak kuasai. Lepas tu tuan-tuan nak lagi, tuan-tuan. Cukup kan? PRU ni pilih yang baik. Kalau tuan-tuan nak pilih hak nak buat azan dalam mikrofon dalam masjid, pilihlah tu. Tuan-tuan jangan berjawab dengan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik sini tuan-tuan. Jadi orang yang membaca Al-Quran macam cahayanya lebih bercahaya daripada matahari. Cuba bayangkan kalau kita beramal dengan Al-Quran. Amal Al-Quran tadilah jatuh kuasa Rom dan Parsi. Beramal dengan Al-Quran lah kita akan mengalahkan mereka Yahudi. Kalau kita tak beramal dengan Al-Quran, kita tak akan mampu. Tak akan mampu nak mengalahkan mereka Yahudi, tuan-tuan. Kita tengok terbaru ni, jahat pokok ni, tuan-tuan. Yang pitakat Palestin, Mossad punya grup. Orang Melayu kita diupah ni, tuan-tuan. Dah hari tu bunuh dah seorang pensyarah daripada Palestin. Ni baru ni tangkap lah dah. Cuma alhamdulillah kecekapan polis kita dapat balik. Dan dapat tangkap pula berapa belah orang yang diupah oleh Yahudi, tuan-tuan. Tu kerja Yahudi, tuan-tuan. Bukan setakat bunuh saudara di Palestin. Orang Palestin duduk di negara kita pun mereka bunuh, tuan-tuan. Patut kita haramkan duit kita sekupang pun pergi masuk kat Starbucks. Orang kita seronok pergi Starbucks. Starbucks tu milik Yahudi, tuan-tuan. Dia seronok boleh pakai baju Starbucks, seronok boleh minum kopi di Starbucks. Islam tak mana, tak tahu. Iman di mana, tak tahu. Kalau betul-betul kita beriman dengan Allah, Starbucks tu memang milik Yahudi, tuan-tuan. Kita haram pergi minum Starbucks, tuan-tuan. Dah lah mahal. Pergi duk tolong Yahudi bunuh orang Islam pula. Allahu Akbar. Balik sini, tuan-tuan. Dan meriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba al-Qur'an falyubshir." Allahu Akbar. Apa sabda Nabi? Bacalah kamu akan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengazabkan hati yang menerima, yang menghafal Al-Quran. Sebab itu di antara kelebihan orang hafal Quran, betul-betul hafal Quran, ingat Quran, mayat dia tak reput, tuan-tuan. Macam orang mati syahid, mayat tak reput. Jadi bumi pun tak boleh nak pergi, tuan-tuan. Nak apa? Nak menghampiri jenazah orang yang hafal Quran. Pernah berlaku karamah di Mesir, tuan-tuan. Syekh tu gemuk, posak. Orang duk pikir macam mana nak angkat jenazah dia. Hari dia mati, angkat macam tak ada apa. Orang yang usung tak ada apa. Lu tengok dengan badan besar tu, tuan-tuan. Arab sebut, faham saja, badan besar Arab terang mana. Allah bagi karamah, masa mati dah Allah tunjuk. Orang angkat tak rasa apa, macam tak ada apa dalam keranda. Guru Quran, tuan-tuan. Allah tunjuk kepada manusia yang hidup lagi di dunia tentang kemuliaan Al-Quran. Bumi tak akan sentuh, tuan-tuan. Mana? Orang yang menghafal Quran. Cuma ya Allah, saya umur 60 dah besar, tak ada nak buat mana. Dah tak ada macam mana. Pergi tolong sekolah-sekolah tahfiz, tuan-tuan. Pergi tolong. Hak mana-mana ada sekolah tahfiz tu, pergi jumpa pengetua, beri anak angkat. Buat anak angkat. Kalau kita tak kenal lagi bagus. Ni kadang-kadang kita kata nak tengok budak tu payah tak? Baik, kita lillahi ta'ala.
kita nak pahala di akhirat. Salah satu jalan tolong. Sebab sekolah-sekolah tahfiz ini kebanyakan hak persendirian, berdaftar dengan Jabatan Agama, urus sendiri tuan-tuan. Yang hak kerajaannya ada dua tuan-tuan. Satu di Ikdar, satu lagi Matak Mahmud bawah. Yang dulu tahfiz sains Matak Mahmud, yang masih ada lagi di bawah Matak Mahmud. Mereka tu senang lenang bawah kerajaan tuan-tuan. Di Ikdar dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Hak kita kata bawah Matak Mahmud pun ditanggung. Tak kena yuran. Hak teruk ni. Hak sekolah tahfiz ni depan ni kita kata ni. Di dekat Makam Raja ada 3 tempat tuan-tuan. Pilah tolong-tolong tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat kita kata kelebihan. Dalam kita tolong bayar yuran kat mereka. Lepas tu mereka hafal Quran, dapat pahala kita. Dapat tuan-tuan. Kita sebagai penyebab dia hafal Quran, maka kita dapat pahala. Cuba bayang kalau dia hafal Quran 30 juzuk, dia doa amal. Lepas tu dia dia ajak pada Quran balik kepada orang lain pun hafal Quran, baca Quran, dapat pahala. Dapat. Ni rangkaian yang kita kata yang boleh pahala pada kita. Pandai-pandai pergi carilah tuan-tuan. Pandai-pandai pergi cari. Dan sesungguhnya ini Al-Quran hidangan Allah. Maka barang siapa masuk padanya pada hidangan Allah, maka selamatlah ia. Yang mana? Yang baca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Dan barang siapa kasih akan Al-Quran. Sebab tu orang tua-tua dulu cium tuan-tuan Al-Quran. Tak tinggi-tinggi. Sebab tu Al-Quran ni jangan letak apa atas dia tuan-tuan. Pen ke apa benda, Quran mesti duduk atas. Duduk atas. Kalau nak tindan kitab apa semua, Quran mesti duduk atas. Jangan apa-apa ada atas Quran. Kena muliakan Quran. Orang tu mik junjung cium tuan-tuan. Main buat polis kata bid'ah. Depa senang bid'ah. Orang nak hormat mulia Al-Quran tuan-tuan. Berkat Al-Quran. Berkat Al-Quran. Dan barang siapa kasih akan Al-Quran, maka hendaklah bergembira dengan mendapat pengkhabaran yang baik-baik. Khabarannya yang baik-baik daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Abdul Hamid Al-Jamani Al-Hamani berkata ia, bertanyalah aku kepada Sufyan Ats-Tsauri daripada seorang lelaki berperang, ia lebih kasih kepada engkau ataupun membacanya akan Al-Quran. Hang nak pergi perang ke hang nak baca Quran? Maka ia menjawab, membaca Al-Quran. Kerana Nabi SAW sabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan yang mengajarnya. Jadi diberi pilihan, hang nak pergi perang ke ataupun nak baca Quran. Cuma hadis ini nak kena faham. Perang dalam keadaan tentera yang cukup. Tentera yang cukup, maka dia mengaji itu lebih utama. Contoh kita nak pergi perang, perlu kepada 50,000. Tentera 50,000 dah cukup dah. Jadi ketika itu dia kita kata pergi mengaji ataupun mengajak. Itu lebih baik. Berbeza kalau tentera tak cukup. Jadi dia adakah nak mengajak lagi? Ni nak perang tuan-tuan. Kena pergi perang. Kena pergi perang. Jangan duk kira, aku tak mau pergi perang, aku dekat nak mengajak Quran. Tak, ni tentera tak cukup. Tentera yang kita kata dah mati banyak dah, perlu bantuan. Dia kena tinggal, tutup kelas pengajian dia, kena pergi perang. Sebab tu kadang-kadang tengok hadis, baca nak kena tengok banyak. Jangan kalau baca ni, hadis Nabi kata ni, tak usah pergi perang, suruh baca Quran. Kena tengok hadis lain sama. Nas yang sama. Macam kita tadi lah, mufti kurang cerdik tadi ni. Ada ilmu tapi kurang cerdik.
Orang cerdik dalam arti kata tak faham tentang politik. Cuma tuan-tuan, kalau tengok orang nak cakap politik ni, biasanya ustaz-ustaz ni dia mengajak apa? Dia mengajak tafsir, dia mengajak sirah. Kalau mengajak fiqh, dia tak akan cakap politik. Kalau mengajak tasawuf, dia tak akan cakap politik, tuan-tuan. Mengajak akidah pun dia tak akan cakap politik. Tapi kalau mengajak tafsir, tuan-tuan jumpa. Apa tadi kalau mengajak sirah pula, sirah Nabi, sirah sahabat, dia akan berhadapan, jumpa. Jadi lepas tu tuan-tuan jangan rasa pelik. Pasal apa ustaz ni tak cakap politik? Kalau dia mengajak fiqh, dia tak akan cakap politik. Mengajak tasawuf, dia tak akan cakap politik. Tu nak kena faham kat tuan-tuan. Ilmu tu sendiri. Sebab tu kadang-kadang isu je kita duk mengajak fiqh lah. Haram judi, haram arak, haram judi, haram jarak arak. Tapi dia tak faham politik. Duk tentu. Duk dalam kitab tu. Rupanya nak haram judi ni kena ada kerajaan. Kena ada kuasa politik. Baru boleh haram judi. Ada dia sebut, dia tak sebut. Dia ajar apa? Haram riba, haram rasuah apa semua. Dia cakap apa? Apa itu? Nak laksana dia tak boleh, tuan-tuan. Melainkan kuasa politik. Nak pergi tangkap orang bagi rasuah, yang penerima rasuah, kuasa politik. Cuma yang nak jumpa ni orang yang mengajak tafsir, mengajak sirah, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang panas telinga sikit lah, tuan-tuan. Panas telinga sikit. Sebab tu kalau mengajak tafsir ni pakat ada tafsir. Saya kira kata ustaz tu kata payah. Kalau mengajak kata sirah pakat ada kitab sirah satu. Kadang-kadang orang kita ni dikira ustaz tu kata payah. Tu yang duk jadi apa? Jadi balah sana sini tu. Dia kata ustaz tu kata. Tak, tengok kitab sendiri. Barulah kita kata mudah. Kalau tuan-tuan baca kitab Ar-Rijal Haula Rasul, lelaki-lelaki hebat yang berada di sekeliling Nabi. Tu dia, tuan-tuan. Memang merah telinga, tuan-tuan. Tentang perjuangan, tuan-tuan. Jadi hadis yang terakhir kita kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Jadi apa maksudnya? Kita ni mengaji ataupun mengajar. Pilih. Ni tuan-tuan main malam ni main mengaji. Nabi kata sebaik-baik orang. Lepas tu hak mengajar pula sebaik-baik orang. Sebab tu Allah irham Ustaz Ni'mat Yusof. Ustaz Ni'mat Yusof ada seorang anak murid tua dia. Dalam mengaji dia berasa macam tak ada ilmu. Pergi jumpa arwah Ustaz Ni'mat masa tu masih hidup pula. Dia kata saya nak buat macam mana ni? Orang nak minta mengajak, nak mengajak takut. Allahyarham kata, hang mengajak hang ngerti sudah. Hang mengajak hang ngerti. Jangan duk mengajak hang tak ngerti. Maksudnya hang mengajak dalam kepakaran sudah. Mudah. Bukan semua kita kata yang pergi mengaji tu reti semua. Bukan semua. Cuma dia pesan, hang kalau tak mengajak, tak boleh mengajak, hampir mengaji. Dua saja. Nak selamat di hidup hang mengajak atau hang mengaji. Nak jadi orang yang terbaik. Nah itu kita dah nak mengajak tak boleh, mainlah. Main mengaji di masjid, surau apa semua. Pergi cari sana sini. Dah ada ilmu, ngajak pula. Dan ilmu juga apabila kita dah ada ilmu, kita beramal pula. Allah sebut di sana wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada ilmu, kita amal, Allah akan tambah ilmu. Ngaji kitab tak ada habis, tapi kita akan faham, tuan-tuan. Asalnya kita beramal dengan ilmu yang kita telah peroleh. Boleh sikit ikut lah. Kan nak berhenti dah. Bab yang kedua. Ataupun nak tanya apa? Ada nak tanya?
Kita masuk bab kedua no, tapi malam ni sebab dia selai je. Bab kedua pada menyatakan kelebihan baca Quran dan qari atas yang lain daripada keduanya. Telah sabit daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang berhak menjadi imam kepada satu-satu kaum itu ialah orang yang paling banyak bacaannya dan hafazan bagi kitab Allah Ta'ala. Tu dia. Masuk imam, termasuk pemimpin. Imam maknanya pemimpin tak tahu. Pimpin mana? Asas paling utama ulama. Warasatul anbiya. Cuma hari ni kita kata ulama reti apa? Tak tahu apa. Ni satu penyakit diserang pada ulama. Ulama duduk dalam pondok sudahlah. Tak sah jadi wakil rakyat. Tak bagus jadi wakil rakyat. Tak. Kalau tak bagus jadi wakil rakyat, tuan-tuan kata Nabi tak bagus, sahabat tak bagus. Jadi pemimpin. Rasulullah pemimpin, Abu Bakar pemimpin, Omar pemimpin. Lepas tu ulama dah duduk dalam pondok saja. Lepas tu baca hadis ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Nabi mana yang hang waris? Kalau hang ikut Nabi, hang kena jadi pemimpin. Hang kena memimpin. Ni kita tak mau. Oh, politik kotak. Politik tak kotak. Yang kotak pemain dia lah. Hang lah kena bersih. Ulama-ulama lah kena bersih. Hak duduk tu tak ada dosa pahala. Dia ambil rasuah. Dia makan riba. Takkan tok guru pergi duduk situ jadi wakil rakyat nak ambil rasuah juga, nak makan riba. Tak, tuan-tuan. Selamat lah. Oh, dia kata tok guru tak reti nak pemimpin. Tak reti macam mana, tuan-tuan. Tok guru pondok ni sebenarnya dia ada kerajaan dia dah. Dalam pondok tu dia ada kerajaan. Masuk waktu semayang tak reti nak pemimpin. Sebut selit. Hari ni kata-kata tuan guru kita lah, Syekh Zainal Asri, yang kata tak reti ulama pemimpin. Dia boleh kejut orang. Kejut orang, tuan-tuan. Sebelum subuh 5 ke 6 ribu orang, tuan-tuan, dia ikut kuliah ada sebelum subuh tu. Orang lain boleh, tuan-tuan? Bukan dia paksa. Dia buat kuliah sebelum subuh. Orang ikut kuliah dia 6 ribu ke 7 ribu. Yang kata ulama tak reti memimpin ni, orang lain boleh gerak tu. Lepas tu kita tengok pula hak kita kata paling terserlah hari ni, Ustaz Johri, tuan-tuan. Kat mana? Kajian mana tu? Tengok bangunan. Masuk tengok bangunan macam mana, landscape macam mana. Hak kata tok guru tak reti memimpin. Cuma Ustaz Johri ni mungkin dia ada dua alam. Dulu dia pegawai pentadbir kerajaan, mungkin ada ilmu pentadbiran. Ustaz Zul Syatiri Rian sana. Tapi tengok, tuan-tuan, bangunan berjuta-juta, tuan-tuan. Lepas tu tok guru tak reti memimpin. Hak memimpin ni hampa ada sendiri kan bangunan berjuta-juta boleh buatkan begitu? Tak ada terbukti pun. Dah jadi pemimpin, belanja duit hak kerajaannya, urus tak baik. Ni cari, tuan-tuan, cari duit, fikir macam mana nak susun bangunan, bina bangunan. Pergi tengok Ustaz Zul Syatiri sana. Kalau Ustaz Johri ni dah kata apa, bekas pegawai kerajaan, dia ada ilmu pentadbiran. Ngaji di Darul Saadah, pergi mengaji di Yaman, balik buka pondok. Dan tuan-tuan pergi tengok di Derang sendiri, tuan-tuan. Derang hak duk urus tak baik tu semua mengaji agama, tuan-tuan. Tapi tengok bangunan duk ada dewan besar. Hak orang kata ulama tak reti takbir urus ni, bagi kunci tahulah, pilih dia tahulah duk tahu mana dia nak buat. Jadi duk kata tak reti. Ni satu serangan orang-orang jahat. Dia kata kalau ulama pergi duk situ, pergi, kami tak boleh rasuah dah, tak boleh nak tipu.
Kalau ulama terima rasuah, maknanya Nabi tak mengaku umat, tak tahu. Tu kita nak kena faham. Dan ulama lah yang kita kata sepatutnya, hadis ni dia kata yang berhak menjadi imam, menjadi pemimpin kepada satu-satu kaum itu ialah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran dan hafazan baginya, orang yang tahu dosa pahala, tahu faham hukum hakam Al-Quran, itulah yang paling layak sebenarnya. Dan hafaz bagi kitab Allah. Ini hadis Nabi nah, tuan-tuan. Sebenarnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia kana al-qurra ashabul majlis al-Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kahulan kanu aw syuban syubanan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adalah qurra, qori-qori Quran menjadi ahli majlis Umar radhiyallahu anhu dan ahli mesyuaratnya, sama ada mereka itu daripada golongan orang yang tua ataupun golongan daripada orang yang pemuda. Sayyidina Umar nak lantik pemimpin, dia lantik orang yang paling hafal Quran banyak, tua dan muda. Tu dia yang kita hari ni kata ulama tak kerti apa tu. Sayyidina Umar sendiri, bahkan Sayyidina Umar menawarkan sahabat-sahabatnya, wahai sahabat aku, siapa di kalangan kamu yang khatam Quran, tolong beritahu ke Umar. Pemimpin nombor satu negara, Umar nak pergi duduk dalam tu nak berdoa, nak habaq tapa kemuliaan, keagungan Al-Quranul Karim. Jadi Sayyidina Umar pilih pemimpin, pegawai-pegawai dia, siapa yang hafal Quran banyak, yang faham Quran banyak, dialah yang dilantik menjadi pemimpin. Tengok lagi, dan ketahuilah bahawa mazhab yang sahih lagi terpilih, yang diiktimadkan oleh ulama yang muktabar, ulama yang boleh diikut, bahawa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada tasbih, tahlil, lain daripada kedua-duanya, daripada zikir-zikir. Dan sesungguhnya telah terdapat beberapa dalil yang menunjukkan di atas demikian, yakni atas kelebihan membaca Quran daripada tasbih, tahlil, zikir. Wallahu a'lam. Jadi tu nak menyatakan tentang kelebihan Al-Quran. Baca qul Allah. Saya nak khatam Quran dalam sembahyang. Saya tak ingat 37. Baca qul Allah 3 kali. Tak boleh baca Quran 30 juzuk, baca qul Allah 3 kali. Salahkah? Tak ada salah apa. Tapi jangan sembahyang waktu lah, jangan rasa pelik sikit. Sembahyang sunat baca qul Allah 3 kali. Kan orang duk kafiat sembahyang hajat baca qul Allah 10 kali, 11 kali. Hak Turki tu baca qul Allah 100 kali, tuan-tuan. Berapa kali dapat pahala khatam Quran dalam sembahyang. Kena cerdik. Dia pegang tasbih ni, dia sembahyang berdiri, tuan-tuan, pegang tasbih, bilang satu sampai 100 kali baca qul Allah. Tuan-tuan pernah buat tak? Pernah buat tak? Alhamdulillah. Sembahyang baca qul Allah, tak pegang tasbih tu. Batal sembahyang tak batal? Qul Allah ahad, Allah sampai habis, qul Allah. Jalan satu. Jadi tok wali, tuan-tuan, kena 3-4 kali. Yalah, kalau nak hafal Quran dengan umur-umur ada sandak ni tak boleh pergi dah. Buat dah tu. Buat tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat pahala kelebihan menghafal Al-Quran tadi, tuan-tuan. Wallahu alam. Pada kita tengok bab yang ketiga, pada menyatakan memuliakan ahli Quran dan larangan daripada menyakitinya mereka ahli Al-Quran. Wallahu alam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تربع ومن دعاء لا استجاب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلال العبيد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.